A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian tadabbur surah Al-Qasas. Ayat 14. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat li ukhtihi qussihi fabasarat bihi an junub wa hum la yash'urun. Maksudnya, dan telah berkata dia kepada saudaranya, saudara Yusuf, ikutilah jejaknya. Lalu dia melihat dengannya daripada jauh, dan mereka tidak sedar. Pengajarannya pertama, takdir Allah tidak menafikan sebab dan usaha. Walaupun Ibu Musa yakin anaknya Musa alaihissalam akan selamat, tetapi dia tetap berusaha. Mengutus kakak Musa untuk memerhati jejak Musa dari jauh. Yang kedua, orang beriman adalah orang yang berakal dan cerdik, walaupun dia adalah seorang wanita. Sebagaimana bijaknya kakak Musa dalam menjaga pergerakannya ketika mengikuti jejak Nabi Musa alaihissalam.
agar rahsianya tidak terbongkar. Ayat seterusnya 12. Wa harramna 'alaihi al-maradi' min qablu. Faqalat hal adullukum 'ala ahli baitin yakfulunahu wa hum lahu nasihun. Maksudnya, kata Allah, dan kami telah haramkan ke atas Nabi Musa susuan dari sebelum itu. Lalu dia berkata, mahukah kamu aku tunjukkan kepada ahli satu rumah yang akan menjaganya untuk kamu. Dan mereka itu ikhlas untuk menjaga Musa. Pengajarannya pertama, perancangan Allah sangat bijak dan teliti. Sehingga Nabi Musa AS berjaya kembali semula kepada ibunya untuk disusukan dengan aman dan selamat. Yang kedua, harus mengambil upah untuk menjaga dan menyusu kanak-kanak. Sebagaimana dilakukan oleh Ibu Musa alaihissalam. Yang ketiga, harus bagi wanita keluar rumah apabila ada hajat atau keperluan. Sebagaimana keluarnya kakak Musa daripada rumah untuk melaksanakan misi menjejak perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Ayat seterusnya, ayat 13.
Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana. Wassalam. Wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Maksudnya, lalu kami kembalikannya kepada ibunya agar matanya, hatinya sejuk dan agar dia tidak sedih dan supaya dia mengetahui dengan yakin sesungguhnya janji Allah adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak meyakini janji Allah. Pengajaran yang pertama, Allah tidak pernah memungkiri janji. Di mana Allah mengembalikan Musa alaihissalam kepada ibunya dengan aman dan selamat. Yang kedua, penyebab utama kepada ketenangan dan kebahagiaan hidup ialah dengan mentaati semua perintah Allah. Yang ketiga, kerana kejahilan manusia tentang Allah, dan kekuasaannya, maka kebanyakan manusia lebih yakin kepada janji manusia dibanding dengan janji Allah. Walaupun manusia mengetahui bahawa manusia suka memungkiri janji. Okey, cukup pak. Okey, ayat malam ni ayat 14, sambungan kisah Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa disusukan oleh ibunya di rumahnya dengan tenang dan selamat. Setelah itu, habis tempoh susuan, Musa kembali kepada Fir'aun, ke istana Fir'aun. Sebab dia sudah dikira sebagai seolah anak angkat kepada Fir'aun dan isterinya. Kemudian Quran tak sebut dengan detail perkembangan pembesaran Nabi Musa daripada kecil sampai besar. Sebab Quran ni bukan kitab sejarah yang menceritakan detail daripada kecil sampai ke besar. Tapi Quran adalah kitab tazkirah dan tarbiyah. Quran hanya akan sebut benda-benda yang penting.
yang ada kaitan untuk diambil pengejaran. Okey. Jadi lepas tu apa berlaku? Setelah Musa kembali ke istana Firaun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma, dan lamma apa dia? Tatkala balagha telah sampai. Di sini bukan makna telah balik. Balagha telah sampai. Telah sampai dia, iaitu Musa, asyudda daripada al-quwwah, kekuatan syadid. Di sini maksudnya apa? Maka tatkala telah sampai Nabi Musa kepada kemuncak kekuatannya. Kekuatan ataupun kepemudaan. Wastawa, dan istawa ni makna kamula, telah sempurna. Berapa umur? Orang tu bila dikira betul-betul matang dan kemuncak kepada kematangan? Apa dia? 30? 40? Ada dalil? Surah apa? Al-Aqaf ayat 15. Cuba buka, betul ke tak? Cuba buka surah Al-Aqaf. Ayat 15. Okey. Allah sebut apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassayna, dan kami telah wasiatkan insan kepada manusia. Apa wasiat Allah ni? Biwalidayhi, iaitu dengan kedua ibu bapanya hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Sebenarnya Allah perintah, bukan wasiat, kan? Tapi kenapa Allah guna perkataan wa wasaina? Wasaina tu wasiatlah. Sebab tu Allah kata wa qadaina ataupun wa amarna. Apa makna wasiat? Bila tak kita dengar arahan daripada bapa kita, dia kata lepas ayah mati buat sekian-sekian. Satu lagi, ayah wasiatkan. Yang mana kita lebih bagi perhatian? Wasiat. Jadi perkataan wasiat tu menunjukkan bahawa bukan setakat wajib, tapi lebih daripada wajib untuk dilaksanakan. Jadi Allah nak bagi tahu, kami telah wajibkan, seumpama itu adalah satu wasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian Allah bagi tahu kelebihan. Wajib buat baik pada dua ibu bapa, tapi Allah bagi tahu kelebihan satu je, iaitu kelebihan ibu. Kelebihan bapa Allah tak bagi tahu. Apa dia? Kelebihan ibu. Hamalathu ummuhu. Ummuhu, ibunya, hamalat, mengandungnya. Kurhan, dalam keadaan susah. Wa wada'athu kurhan, dan ibu juga melahirkannya dalam keadaan susah. Kemudian lepas melahirkan, Allah kata wa hamluhu, kandungannya, ibu mengandung, wa fisaluhu, dan menyusunya, salasuna syahra. Salasu berapa? 30. Kalau arba'un, 40. Yang kita bahasa dengar salasun ke arba'un?
Arba'un, kan? Hadis arba'in. Oh, arba'un tak pernah, arba'in biasa kan? Benar, sama aja. Okey. Jadi Allah kata, susahnya ibu, sehingga kami wasiatkan wajib kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Khususnya ibu. Apa susahnya? Dia mengandung, kemudian dia melahirkan, semua dalam keadaan kurahan. Kemudian lepas melahirkan, Allah kata, kandungannya dan susuannya semua sekali 30 bulan. Apa maksud 30 bulan? Biasa tempoh menyusu berapa? Ha? Mana lelaki tahu? Patut perempuan jawab. Berapa lama? 2 tahun kan? 2 tahun berapa bulan? Berapa bulan? Yang kena ambil matematik lah. 24 bulan. Kan? Tapi Allah kata, kandungannya dan sesuanya 30 bulan. Menyusu 24 bulan. Jadi baki berapa lagi daripada 30? 6. 30 tolak 24, 6. Okey, tempoh mengandung berapa bulan? Jadi betul ke salah ni? Betul? Mestilah betul ayat Quran ni. Jadi Allah nak bagi tahu apa ni? Tempoh mengandung yang paling singkat 6 bulan. Tempoh mengandung paling singkat 6 bulan. Jadi kalau orang tu mengandung 6 bulan beranak, jangan terkejut sebab Quran cerita lama dah. Cepatnya. Okey? Kemudian hatta sehingga iza balagha, sehingga dia sampai kepada asyuddahu, sama dengan tadi, iaitu tempoh kemuncak kematangannya. Dan Allah sebut wa balagha 40 sanah, dia sampai umur 40 tahun. Jadi umur 40 tu ialah umur manusia yang paling matang sekali. 30 dah matang, 35 pun matang, tapi kemuncak kepada kematangan 40. Makna apa tu? Lepas 40 dia semakin menurun balik. Kan? Dengan erti kata lain, kalau 40 tak sampai ke muncak, memang teruk tu. Dia salah satu je. 40 ni paling baik. Kalau tak jadi paling baik, 40 paling jahat. Jadi kalau dia paling jahat, ketika umur apa? 40. Lepas 50, 60 tu dah kurang sikit kejahatannya. Okey? Ada pendapat mengatakan, ahli tafsir mengatakan balau asyuddahu ni ada kata 30. Ada kata 33. Ada kata 18 hingga 33. Macam-macam pendapat. Dan kemuncaknya 40. Sebab itulah boleh kata semua para nabi dilantik sebagai nabi dan rasul ketika betul-betul kemuncak kematangan. Okey? Cuba angkat sikit. Maka dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni. Auzi'ni apa mana? Ilhamkan pada aku. Ilhamkan kepada aku an ashkura, untuk aku bersyukur terhadap nikmataka, nikmat engkau. Allati an'amta, yang engkau telah memberi nikmat alayya kepadaku, wa ala walidayya, dan juga nikmat kepada kedua ibu bapa aku. Kalau engkau tak bagi nikmat pada kedua ibu bapa aku pun mungkin tak ada. Wa an a'mala salihan, dan berilah juga ilham supaya aku dapat sentiasa beramal soleh. Amal soleh yang mana ni? Yang engkau redha. Makna di sini definisi amal soleh apa dia? Yang Allah redha. Apa amalan yang Allah redha? Fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau betul kamu cinta Allah,
ikut Nabi. Jadi yang Allah redha ialah yang sama dengan Nabi. Yang berbeza dengan Nabi, Allah tak redha. Okey. Kemudian wa aslih li, dan perbaikilah untukku, bukan aku saja tapi zuriatku. Inni tubtu ilaik, aku bertaubat kepada engkau, wa inni minal muslimin. Bagus doa ni kalau kita boleh hafal. Mula daripada mana? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Anak habis pun boleh, sampai sini fi zurriyati pun boleh. Kau dah hafal? Oh, dah hafal dah? Angkat tangan yang dah hafal? Tak angkat pula. Nak hafal malam ni ke nak hafal? Sebab kalau tak hafal malam ni makna gelap masa depan. Tak apalah. Anda buat pilihan sendiri. Setiap orang keluar pagi buat apa? Jual diri dia. Sama ada dia jual untuk agama Allah, maka dia akan merdekakan dirinya daripada azab neraka. Ataupun dia jual diri dia untuk nafsu je, maka dia akan mencelakakan dirinya. Okey, boleh kita balik pada ayat kita. Jadi sekarang Nabi Musa duduk berapa lama di istana Firaun? 40 lah. 40. Ni Allah nak cerita ni daripada kecil, daripada bayi sampailah umur dia matang. Cuba buka surah ni, surah Asy-Syu'ara ayat 15, 16 hingga 19. Surah Asy-Syu'ara. Ini cerita dia lepas Nabi Musa, lepas ni Nabi Musa pukul seorang Kipti, kemudian dia takut, dia lari ke Madian. Lepas tu daripada Madian dia kahwin. Lepas tu dia dapat risalah daripada Allah, dilantik sebagai rasul. Kemudian dia datang balik ke Mesir, dia berdakwah. Allah kata izhab ila Fir'aun fa'tiya, maka apa dah? Datanglah berapa orang? 2. Mana tu 2? Alif. Siapa dia 2 ni? Musa dan Harun. Allah kata Musa dan Harun, fa'tiya, datangilah kamu berdua kepada Fir'aun. Faqula, maka berkatalah oleh kamu berdua, apa dah? Inni rasulur rabbil alamin. Kami ni utusan Rabbil alamin. Okey. Kemudian begitu pada Fir'aun. Apa lagi? An arsil ma'na Bani Israel. Bebaskan, merdekakan Bani Israel. Sebab kami ni Musa dan Harun daripada Bani Israel, dan diutuskan khusus kepada kaum mereka. Tapi Nabi Musa tak boleh berdakwah pada Bani Israel. Apa sebab? Sebab Bani Israel di bawah kawalan Fir'aun, diperhambakan oleh Fir'aun. Jadi Musa kata merdekakan, bebaskan untuk aku berdakwah. Okey, tengok ayat 18. Apa kata Fir'aun? Fir'aun mula mengungkit. Apa kata Fir'aun? Qala alam nurabbika. Bukankah nurabbika apa dah? Kami mendidik engkau. Rabb tu makna mendidik. Sebab itulah salah satu sifat Rabb ialah dia bukan setakat mencipta kita, tapi dia mendidik kita. Dia bagi Quran, dia utuskan Rasul. Jadi Fir'aun mula mengungkit. Kan aku yang didik kamu. Fina, kami didik engkau. Fina, dalam istana kami. Walida, daripada walidat tiflun. Daripada kecil lagi. Walabista, dan engkau tinggal. Fina, bersama kami. Min umrika sinin. Dalam tempoh umur engkau yang hampir 40 tahun. Nak berdakwah pula, nak mengaku Rasul, tak kena budi. Apa pengajarannya?
Asalnya mak Musa takut kan? Takut apa? Takut Musa dibunuh. Tapi akhirnya perancangan Allah apa dia? Mak Musa ni bukan setakat takut nak menyusu, tapi takut Musa mati, dibunuh. Tapi perancangan Allah apa dia? Allah bagi rezeki pada Musa, rezeki yang tak disangka. Apa rezeki tu? Duduk dalam istana. Bila duduk dalam istana, dia makan makanan yang Firaun makan. Dia pakai pakaian yang Firaun pakai. Pakaian mewah. Sebab itu anak angkat dia. Kan? Selama berapa lama? 40 tahun. Tengok. Bila mak dia bertakwa pada Allah, Allah jaga dan Allah bagi rezeki. Musa rezeki yang terbaik. First class kan? Walaupun Firaun tu kafir. Jadi pengajarannya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja apa dia? Rezeki pertama, kelebihan pertama mak Musa bila dia bertakwa. Pertama makhraj. Apa makhrajnya? Ialah jalan keluar daripada apa? Takut menyusu di rumah. Allah bagi jalan keluar apa dia? Masuk istana, jadi didaftarkan di istana Firaun sebagai anak angkat. Masuk balik rumah dia sebagai anak angkat. Makhraj. Akhirnya dia menyusu dalam rumah dalam keadaan itu makhraj. Yang kedua Allah bagi apa? Wa yarzuqhu. Allah bagi rezeki pada Musa, rezeki yang tak disangka. 40 tahun membesar dalam istana. Okey. Nak tak kalau kita ditakdirkan membesar dalam istana Firaun? Okey. Kemudian Musa, Firaun ungkit lagi. Sebenarnya dia nak tolak dakwah Nabi Musa. Salah satu caranya dia ungkit balik apa yang dia buat kepada Nabi Musa. Kemudian wa fa'alta, engkau telah buat fa'lataka allati fa'alta. Ini kita belum belajar. Iaitu engkau telah buat satu jenayah. Iaitu engkau bunuh kaum aku, iaitu bangsa Kipti. Lepas tu engkau cabut lari. Sekarang nak berdakwah, engkau ada kesalahan, ada jenayah. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey. Bila tatkala Musa sampai umur kemuncak kepada kekuatan, kematangannya, umur 40, apa Allah buat? Atainahu. Ataina makna a'tainahu. Kami telah memberinya hukman. Apa makna hukman? Hikmah. Okey, cuba buka ni. Apa makna hikmah? Kata Al-Mawardi rahimahullah. Cuba buka teks Arab. Huraian apa makna hukman? Ada 4 pendapat. Okey. Nampak ke? Tak nampak? Tak terang? Boleh bagi terang? Apa bagi kontrol kat sana? Boleh? Siapa? Itu kelebihan budak-budak zaman sekarang. Okey. Qala Al-Mawardi. Ulama dia kata fil hukmi. Hukman tadi kan? Bila Musa dah sampai umur matang 40 tahun, Allah bagi satu hukman. Jadi kata Mawardi, hukmi ataupun hukman ada arba'atu aqawil, ada 4 pendapat. Pertama, al-aqlu. Allah bagi akal. Mana Musa matang. Satu. Al-hukman makna akal. Dan pendapat ni, akal ni ialah pendapat Ikrimah. Yang kedua,
an-nubuwah. Hukuman makna dia Allah beri pada Musa an-nubuwah, kenabian. Dan an-nubuwah ni disebut oleh siapa? As-Suddi, ahli tafsir. Yang ketiga, hukuman makna dia al-quwwah. Al-quwwah, kekuatan. Dan pendapat ini dipegang oleh Mujahid. Pendapat keempat ialah hukuman bermakna al-fiqh. Al-fiqhu fid din, kefahaman dalam agama. Okey? Jadi ada empat pendapat. Satu, akal. Yang kedua, kenabian. Yang ketiga, kekuatan. Yang keempat, al-fahmu fid din. Okey, kita balik pada ayat kita. Mana? Tak sempat. Pertama, akal. Yang kedua, an-nubuwah, kenabian. Yang ketiga, kekuatan. Yang keempat, al-fahmu fid din. Okey. Kami telah memberinya hukman. Dan ada juga pendapat kelima, hukman makna dia hikmah. Hikmah. Ini pendapat yang kelima. Yang mana betul? Semua betul. Okey, wa ilman, dan Allah bagi kepadanya ilmu. Ilmu apa ni? Jadi ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan hukman dia kata hikmah, dan ilmu ialah kefahaman dalam agama. Bertukar. Hukman ialah hikmah, ilman ialah al-fahmu fid din, kefahaman dalam agama. Ada juga pendapat mengatakan hukman yang tadilah 4. Ilman, rahsia-rahsia agama. Kerana Allah begitu, Allah utuskan Nabi Muhammad untuk mengajar apa? Yu'allimukumul kitab wal hikmah. Hikmah tu rahsia-rahsia agama. Kitab ialah Al-Quran. Okey. Kemudian wa kadzalika, dan demikian itu najzi, kami balas al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan. Kita dah jumpa banyak kali yang muhsinin. Apa maksud berbuat kebaikan? Muhsinin. Siapa ingat? Dia muhsinin daripada perkataan apa? Ihsan. Ihsan mesti ada 2. Baru dinamakan muhsinin. Apa dia? Ihsan. 1, ilallah. Yang kedua, ilan nas. Okey, apa makna ihsan kepada Allah? Ihsan kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Iaitu kamu semua Allah seolah kamu nampak Allah kat depan. Fa illam takun tarah, kalau kamu tak boleh rasa macam nampak Allah, maka kamu kena yakin Allah nampak kamu. Itu ihsan. Okey, ihsan kepada Allah. Ihsan kepada manusia, buat baik kepada buat baik pada orang, dan kemuncak pada ihsan pada manusia ialah buat baik kepada orang yang buat jahat. Itu ihsan. Jadi pengajaran di sini apa dia? Begitulah kami balas kepada orang-orang yang suka berbuat baik.
Satu, baik kepada Allah. Yang kedua, baik kepada manusia. Apa balasannya? Apa balasan kepada muhsin? Allah bagi hukman dan ilma. Subhanallah. Jadi siapa nak ilmu, siapa nak hikmah, siapa nak faham agama, dia kena jadi orang muhsin. Sebab itulah semua para nabi ada tak sifat muhsinin? Ada. Dan sebab itulah semua para nabi Allah bagi hukman wa ilma. Cuba buka surah Yusuf. Surah Yusuf. Ayat apa? 22. Okey. Lebih kurang sama. Ini surah Yusuf makna berkenaan dengan Nabi Yusuf. Cuba terjemah. Walamma, makna lebih kurang sama. Walamma dan tatkala balagha, telah sampai dia, iaitu Nabi Yusuf. Asyuddahu, kemuncak kekuatan ataupun kemuncak kepemudaan. Maka atainahu, kami beri padanya, pada Nabi Yusuf, hukman wa ilman. Sebagai apa? Wa kadzalika najzil muhsinin. Sebagai balasan kepada orang yang berbuat baik. Kan? Ingat tak? Kisah Nabi Yusuf AS, masa dia di penjara, ada dua banduan kan bersama Nabi Yusuf. Dua banduan ni bermimpi. Tapi bila dia nak tahu takbir mimpi dia, dia tak tanya orang lain, dia tanya Nabi Yusuf. Dan dia beritahu. Sebab apa dia tanya Nabi Yusuf, tak tanya orang lain? Inna lanaraka minal muhsinin. Sebab kata dua banduan, kami lihat engkau ni Yusuf, orang-orang yang suka daripada orang-orang yang suka berbuat baik. Itu akhlak pendakwah. Jadi akhlak tu menarik orang supaya bertanya ilmu pada kita. Okey, tengok satu lagi surah Al-Anbiya. Allah bagi hukman wa ilman kepada orang yang muhsinin. Ini kepada Nabi Sulaiman. Fafahamna. Surah Al-Anbiya ayat 79. Fafahamna. Lalu kami beri kefahaman kepadanya, akannya Sulaiman. Kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan, dan semuanya ataina. Kami telah beri hukman wa ilma. Hukman wa ilma. Wasakharna ma'a Dawud, dan kami gerakkan bersama Nabi Daud jibal, gunung-gunung, yusabbihna, gunung itu bertasbih, begitu juga burung. Wa kunna fa'ilin, dan kami mampu berkuasa melakukannya. Okey? Jadi kalau nak ilmu, nak hikmah, nak kefahaman agama, kena buat apa? Jadilah orang muhsinin. Bahkan kalau nak rahmat Allah, kita selalu minta rahmat Allah kan? Macam mana salah satu cara, tips untuk dapat rahmat Allah? Siapa tahu? Cuba ada dalil. Apa? Tak, itu tak sebut orang muhsinin dapat rahmat Allah. Ustaz nak dalil rahmat Allah sangat dekat pada muhsinin. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Surah Al-A'raf ayat, kena cek dulu. Cuba buka. Tak payah cek lah, dah keluar dah. Allah kata apa? Wala tufsidu fil ard. Jangan kamu melakukan kerusakan fil ardi, di bumi. Ba'da islahiha, setelah dibaiki, diperelokkan, jangan buat kerusakan. Haram. Kerusakan di sini, kerusakan paling besar apa dia? Syirik, zalim, bid'ah. Kemudian wad'uhu khaufan. Kemudian Allah kata, perintah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan khauf,
takut, wa tama'a, dan tamak lah. Tamak. Tamak tu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi takut apa ni? Takut pada azab Allah. Tamak apa dah? Tamak kepada rahmat Allah. Kemudian Allah beritahu, inna rahmatullah, rahmat Allah itu qaribun. Qaribun dekat. Pun jadi bahasa Melayu. Sahabat karib. Minal muhsinin, daripada orang yang berbuat baik. Okey, kita masuk syurga dengan apa? Nabi kata dalam satu hadis kan, tak ada seorang pun masuk syurga dengan amalan dia. Tak ada seorang pun. Sahabat tanya, walaupun engkau ya Rasulullah? Ya. Habis masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah. Kalau macam tu, tak payah beramal. Ha? Tak, jawapannya di sini. Rahmat Allah dekat dengan siapa? Apa makna muhsin? Buat baik pada orang. Jadi kalau kamu nak masuk syurga, kena dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, kena jadi orang muhsinin. Sebab rahmat Allah sangat dekat dengan muhsinin. Okey. Bila muhsinin dapat apa? Kat dunia tadi dapat apa? Hukuman dan ilmu. Okey, di akhirat dapat apa? Syurga. Dalilnya? Cuba buka surah Az-Zariyat. Ayat 19 lah. Okey. Innal muttaqin. Apa terjemah? Sesungguhnya orang-orang bertakwa fi jannatin, dalam surga-surga, wa uyun. Mata air ke sungai? Sungai-sungai lah. Nak mata air ke nak sungai? Sungai kan? Uyun tu diterjemah juga sungai. Okey. Kemudian akhizina, dalam surga mereka duduk dalam istana, kemudian ada sungai, kemudian akhizina, mereka mengambil ma atahum rabbuhum, apa sahaja yang Tuhan mereka bagi. Mana di akhirat besok tak payah bekerja, Tuhan bagi je. Bagi. Tak payah cari, tak payah usaha. Kemudian Allah beritahu apa yang mereka buat kat dunia sehingga mereka boleh masuk syurga, ada sungai, boleh dapat apa saja yang Tuhan bagi. Terlintas je dapat. Apa dia buat kat dunia? Allah kata innahum kanu qabla zalika, mereka kat dunia muhsinin. Apa dia buat kat dunia? Apa dia buat kat dunia sehingga dapat syurga? Dan di dunia lagi dapat apa? Hukuman dan apa dia buat? Ini ciri-ciri muhsinin. Kita dah ada tak ciri-ciri muhsinin? Dah ada ke belum? Belum ada. Okey. Pertama, ciri-ciri muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Muhsinin ni masa kat dunia, waktu malam qalil, sedikit saja tidur. Allah tak sebut solat 5 waktu. Sebab solat 5 waktu, yang jahat pun solat 5 waktu, yang munafik pun solat 5 waktu. Tapi muhsinin lebihnya apa? Bukan setakat solat malam, tapi sikit tidur. Okey, tadi kita kata ihsan ada dua kan? Satu ihsan ilallah. Yang kedua ihsan. Yang ni ihsan kepada apa ni? Solat malam. Allah. Kemudian bila dia solat malam dan dia tidur sedikit saja, Allah kata wabil ashar. Ashar ni waktu sahur. Dia katalah dia bangun, kalau tidur sikit malam, pukul apa dia bangun? Pukul 4 tu banyak tidur. 3 banyak tidur lagi tu. Dia tidur sikit. Ke 12 lah. Katalah dia tidur pukul 10, pukul 12 bangun kan? Lepas tu, waktu sahur ni dekat-dekat subuh.
Daripada pukul 12 dia solat, dia tadabbur Al-Quran sampai waktu sahur, dekat-dekat subuh, hum yastaghfirun, mereka minta ampun. Apa dosa dia? Kan biasa orang minta ampun orang berdosa kan? Apa dosa dia? Apa dia? Berapa jam tak dia dah salat malam? Berapa jam? Kalau katalah pukul 12 kan? Ataupun pukul 1. Sampai dekat subuh pukul 5 kan? Berapa jam? Ibadat ke dosa? Kenapa minta ampun? Takut tak diterima. Menunjukkan apa tu? Orang beriman, semakin dia bangun malam, semakin dia beribadat, semakin takut, semakin rendah diri, semakin istighfar. Dan semakin yang tak beriman, semakin dia tak istighfar. Sebab itulah, yang tak solat malam, tak istighfar. Betul tak? Contohlah kita bangun-bangun tu subuh. Tak sempat solat malam. Istighfar tak? Kau tak ada pengalaman. Kalau kita bangun azan subuh. Kita istighfar tak? Sebab tak sempat bangun malam. Istighfar tak? Tak kan? Tak kan? Pasal apa tak? Pasal apa tak? Yang salat malam istighfar. Yang tak salat, tak istighfar. Kenapa? Sebab dia tak bangun malam, sebab dia rasa okey. Dah okey, kenapa istighfar? Syok sendiri kan? Yang rasa takut ni ialah yang rasa tak okey. Siapa? Yang lagi banyak ibadat, lagi rasa tak okey. Okey. Sama juga kita lepas sembah kosong, istighfar tak? Mana lebih utama? Lepas sembah kosong istighfar dengan lepas tahajud istighfar? Biasa? Ni adik-adik ni. Lepas sembah kosong je, terus baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika kan. Lepas mengumpat lagi, solat taubat kan. Besok tak taubat, tak mengumpat lah. Okey. Ni hubungan dengan apa? Allah. Ada tak hubungan dengan manusia? Wa fi amwalihim, dalam harta-harta mereka ada hak. Untuk siapa? Dia orang miskin ada dua jenis. Satu sa'il, yang kedua mahrum. Sa'il siapa? Yang meminta. Yang tu kita senang nampak, senang jumpa sebab dia meminta. Tapi ada satu lagi yang jenis mahrum. Mahrum ni dia haramkan diri dia daripada meminta. Orang miskin tapi ada maruah. Kita pergi rumah dia pun dia tak meminta. Kita bagi pun dia tolak. Ni yang ni kita tak payah cari. Ada di mana-mana kan. Di kedai mamak, Petronas. Tapi yang mahrum, ni memang kena pergi. Kena cari asnaf, kena pergi rumah dia. Dia tak meminta. Okey. Jadi lengkap tak muhsinin? Satu hubungan dengan Allah, solat malam. Yang kedua hubungan dengan pada harta dia memang ada hak untuk orang miskin. Dia bagi siap-siap dah. Okey? Semoga Allah beri kekuatan untuk kita menjadi orang muhsinin. Supaya kat dunia kita dapat hukman wa ilman dan di akhirat kita dapat fi jannatin wa uyun. Okey. Lepas tu apa berlaku? Apa berlaku pada Musa? Wadakhala dan dakhala, dia masuk Madinah, bandar. Bandar mana ni? Salah satu bandar di Mesir. Allah tak sebut bandar apa, tapi salah satu bandar di Mesir. Ala hini, terjemah ni ketika. Hini ketika. Ghaflatin.
kelalaian min ahliha, dari ahliha ni penduduk Madinah tu. Apa maksud ni? Masa ada ahli tafsir mengatakan Musa masuk bandar Fir'aun, tapi tak ada dalil. Satu. Yang kedua, Musa memang duduk di bandar Fir'aun. Musa membesar dalam istana Fir'aun. Dan Allah tak sebut bandar mana. Maka contoh Syekh Shalih Utsaimin, dia kata mana-mana bandar di Mesir, ataupun mana-mana bandar yang Musa belum masuk. Okey? Lepas tu dia jumpa apa? Fawajada. Fa ni makna lalu. Wajada, dia jumpa ataupun dia dapati. Fiha, padanya ataupun di bandar itu, rajulaini. Dua lelaki. Yaqtatila ni, bergaduh, bertekak, bergaduh. Okey. Dua lelaki bergaduh. Siapa ni? Apa dia? Why? Kenapa? Oh, dia siap ada masuk. Okey. Dua bergaduh. Haza, ini, seorang ni, min syi'ati, dari Syiah ni dalam masyarakat atbak, pengikut. Sebab tu orang Syiah dia panggil Syiah sebab apa? Dia mendakwa dia pengikut Sayyidina Ali. Syiah makna dia pengikut. Ini daripada pengikutnya. Pengikutnya, nya tu balik pada siapa? Nabi Musa, iaitu Bani Israel. Ini dari pengikutnya. Wahaza, dan seorang lagi. Wahaza, dan ini min aduwihi, dari musuhnya. Apa maksud musuh? Ya? Apa dia? Kaum Kibti. Tapi kenapa Allah tak sebut wahaza min Kibti ataupun min kaum Fir'aun? Sebenarnya ada mesej Allah nak bagi tahu, orang beriman kena ada al-wala dan al-bara. Apa makna al-wala? Wala ni mana kita dengan orang beriman berkasih sayang. Kita buat apa yang Allah suruh, yang Nabi suruh. Dan dengan orang kafir kita bara'. Bara' apa nak? Berlepas diri. Kena clear. Jangan ada kerjasama, jangan ada toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi Allah nak bagi tahu musuh ni sebab dia kafir. Bukan sebab dia bangsa Kipti. Islam tak bermusuh dengan bangsa. Islam bermusuh dengan agama. Sebab tu syarat nak masuk syurga apa dia? Islam. Dan dalam kubur nanti ada tak soalan. Min aina anta? Ana Melayu. Boleh? Tak ada. Dia tanya soal umum. Satu, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, apa agama kamu? Yang ketiga, apa dia? Ma hadzal rajul? Siapa lelaki ni? Ada tak keempat? Apa bangsa kamu? Dan yang kelima, ma mazhabuka? Apa mazhab engkau? Tak ada. Okey. Min aduwihi. Musuh sebab dia bukan Islam. Fastaghasahu. Lalu fastaghasahu, istighasah. Pernah dengar tak? Minta pertolongan. Ini apa pula? Lalu dia telah meminta pertolongan. Kepadanya. Kepada siapa ni?
kepada Musa. Lalu telah meminta pertolongan kepada Musa. Siapa? Allazi, ini fa'il, yang, min syi'ati, dari pengikutnya. Jadi dua bergaduh. Siapa yang minta tolong Musa? Bani Israel. Untuk melawan siapa? Dia minta tolong Nabi Musa ke atas allazi, yang, min aduwihi, dari musuhnya. Ada tafsir mengatakan bangsa Kipti ni suruh bangsa Israel angkat barang, angkat kayu api. Kan bangsa Israel masa tu diperhambakan oleh Firaun kan. Tapi bangsa Israel ni bantah, dia tak nak. Kenapa dia tak nak? Kan dia diperhambakan sekian lama. Dan dia ni takut pada bangsa Kipti sebab kuasa pada Firaun ialah daripada bangsa Kipti. Kenapa dia mula membantah? Ini cerita dalam tafsir lah, tapi tak ada dalil. Sebab dia rasa Nabi Musa ni daripada Bani Israel dan Nabi Musa dah membesar dalam istana Firaun. Dia rasa ada kekuatan. Sebab Firaun membela anak angkat daripada Bani Israel. Dia mula nak ada kekuatan nak melawan. Sebab tu dia minta tolong Nabi Musa. Okey. Dan sebenarnya yang Bani Israel ini dizalimi. Maka apa Nabi Musa buat? Nabi Musa buat apa? Fawakazahu, bagi penumbuk. Berapa biji? Sekali je. Wakaza ni darabahu. Ni. Dia pukul dengan tangan dikempal. Padukan. Kalau pukul macam tu jadi apa? Lalu dia memukulnya. Ataupun menumbuklah. Menumbuk. Menumpuknya. Lalu semula. Lalu telah menumbuknya oleh Musa. Ini fa'il. Oleh Musa. Siapa boleh i'rab Musa? Masyarakat. Siapa yang boleh i'rab? Waki. Musa. Fa'il. Fa'il marfu'. Alamatu rafi'i. Ad-dhammah muqaddarah. Alal alif. Oh, panjang, ustaz tak ajar lagi. Jangan lebih pada ustaz. Dia panggil apa? Istilah apa dia? Maksur ke mangkus? Maksur. Maksur. Okay. Asanta. Lalu Musa menumbuknya. Sekali tumbuk je. Faqadha alaih. Apa jadi? Lalu mati. Sekali tumbuk mati terus. Nabi Musa tak ada niat pun nak bunuh. Dia panggil apa? Bunuh tanpa? Betul. Nabi Musa tak niat pun. Nabi Musa pukul untuk apa ni? Sebenarnya adakah itu sifat seorang Nabi? Tak, sifat seorang Nabi. Kan bangsa Israel itu dizalimi. Dan itu adalah kemungkaran. Bila orang beriman, khususnya seorang Nabi, melihat kemungkaran, apa kewajipan dia? Betul kan? Yang Nabi Musa tu buat dah betul. Sebab dia nak menghalang kezaliman. Cuma, dia tak sangka penumbuk dia sekali itu mematikan orang. Sebab tu dia rasa bersalah. Makna Musa ni, ada juga ulama kata, seorang Nabi dia kena kuat fizikalnya. Agak-agak Musa ada main gym tak? Yang dok main gym setiap hari ni kadang-kadang 4 kali tumbuk tak mati-mati pun. Kita pernah dengar tak kisah Musa tumbuk malaikat maut? Pernah dengar?
Betul ke sahih ke dhaif? Tak tahu. Pernah dengar kan? Dia tumbuk. Malaikat maut nak cabut nyawa dia. Musa pun tumbuk. Terkeluar biji mata. Lepas tu malaikat maut mengadu pada Tuhan. Dia kata, wahai Tuhan, engkau menghantar aku pada orang yang tak nak mati. Hadis sahih. Hadis sahih riwayat Muslim dan Bukhari. Ini sahih. Tumbuk terkeluar biji mata. Buta terus. Lepas tu Allah kembalikan mata malaikat maut. Lepas tu Allah kata balik semula kepada Musa. Dan bagi tahu dia, turidul hayat, kamu nak hidup kan? Okey. Kalau kamu nak hidup, kamu letak tangan kamu di atas lembu. Oh, Asif tahu ah? Okey, letak tangan kamu di atas lembu dan tangan kamu tu setakat mana tangan kamu menutupi bulu lembu, setakat itulah kamu boleh hidup. Kalau kamu nak hidup. Lepas tu Musa tanya malaikat maut. Lepas tu jadi apa? Matilah. Musa kata kalau lepas tu mati juga, mati sekarang je lah. Mati sekarang. Malaikat maut pun cabut nyawa dia, dah mati. Hadis sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajarannya apa? Timbul persoalan. Macam mana Musa boleh tumbuk malaikat maut? Sana. Timbul persoalan. Sebab itulah, boleh kata ulama hadis sepakat hadis ini sahih. Tapi saya dengar ada seorang ulama Mesir namanya Syekh Mustafa Adwi. Dia kata hadisnya ada ittirab. Pertama dari segi makna dia pelik. Peliklah. Kenapa? Apa kerja Nabi tumbuk malaikat maut ni? Lepas tu yang kedua dia kata ada perawi hadis itu seorang Abdul Razak bin dia kata ada masalah. Tapi boleh kata semua ulama hadis sepakat hadis ini sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma macam mana kita nak betulkan kefahaman ataupun salah faham? Macam mana seorang Nabi macam tak nak mati? Dan macam mana tumbuk malaikat maut? Ada dua andaian. Ini dihurai oleh ulama hadis. Dia kata pertama, sebab malaikat maut tu datang dalam bentuk seorang lelaki. Jadi malaikat maut datang dalam bentuk seorang lelaki. Dia beritahu pada Nabi Musa, aku malaikat maut nak cabut nyawa. Nabi Musa pun bagi sebiji, terkeluar biji mata. Sebab apa? Sebab Nabi Musa syak. Kalau kamu malaikat maut, kenapa berupa seorang lelaki? Dan yang kedua, kenapa kamu masuk rumah? Sebab kamu rupa seorang lelaki. Bila nak masuk rumah, kena minta izin. Bila tak minta izin, tuan rumah ada hak. Kan ada hadis sahih. Nabi kata siapa-siapa yang mengintai, kita boleh juluk, cungkil mata tu. Hadis sahih. Jadi syariat Nabi Musa pun lebih kurang sama. Nabi Musa berkata tak nak mati. Buktinya apa? Bila malaikat maut datang kali kedua, dia kata mati sekarang. Okey, anda yang kedua, malaikat maut datang kali pertama, dia tak bagi pilihan pada Nabi Musa. Sedangkan dalam hadis sahih, Nabi kata tidak ada seorang Nabi pun, bila datang malaikat maut akan bagi pilihan. Nak mati sekarang ke minggu depan? Mesti ada pilihan. Tiba-tiba malaikat maut dia datang, nak terus cabut nyawa. Musa bagi sebiji kan? Mana boleh tak ada pilihan? Itu andaian. Sebab tu bila malaikat maut datang kali kedua, dia bagi pilihan. Nak mati sekarang ke? Ataupun sebanyak bulu lembu tu. Mati sekarang lah. Akan rata pun mati juga, baik mati sekarang. Kuatnya Nabi Musa. Jadi kalau nak exercise, saya kat tangan ni. Lagi sebiji, biar mati terus. Okey, faqada alaihi. Lalu qada ni makna dia macam membunuh lah.
menamatkan riwayat Allah, bukan membunuh. Dia bukan niat pun. Menyebab kematian. Lepas tu Musa tersedar. Dia kata, ni salah ni. Dia kata apa? Qala, dia berkata, Haza, ini adalah min amali syaitan. Dari amalan syaitan. Musa tumbuk. Tapi kenapa dia salahkan syaitan? Kita biasa macam tu kan? Kita buat jahat, cakap bohong. Lepas tu marah, salahkan syaitan. Celaka syaitan. Padahal dia ada pilihan kan? Kenapa Musa kata, itu pilihan Musa yang tumbuk. Tiba-tiba dia kata apa? Oh, ini amalan syaitan ni. Maksudnya ialah, yang menjadikan Musa marah, ialah syaitan. Dan syaitan ni, cara dia apa dia? Dia menghiaskan amalan yang baik, nampak? Amalan yang buruk, nampak? Baik. Bagi kuat-kuat sikit. Sebab apa? Jahat sangat ni. Dia bagi tumbuk dan mati. Sebenarnya, itu bukan kesalahan Nabi Musa AS. Kemudian, kata Nabi Musa, innahu, sesungguhnya dia, iaitu syaitan adalah musuh. Mudillun. Mudillun makna yang menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Mubinun, yang nyata, yang jelas. Mana kesesatan syaitan sangat jelas. Mengajak manusia jangan sembah Allah. Mengajak manusia menyembah nafsu. Okey. Ini sebenarnya perancangan Allah. Untuk apa ni? Lepas dia bunuh ni, Nabi Musa lari. Dia takut. Dia lari ke Madian. Lepas Madian, dia jumpa, dia bantu perempuan kan? Lepas tu kahwin. Lepas tu, dia dapat kenabian. Lepas tu dia datang balik untuk berdakwah pada Firaun. Jadi ulama kata ini semua adalah proses untuk Allah jadikan Musa terima wahyu di sana. Ketika dekat Madian. Itu satu proses. Okey. Boleh? Jadi apa pengajaran daripada kisah pukulan Nabi Musa kepada bangsa Kipti? Apa pengajarannya? Jangan ikut perasaan. La taghdab. Jadi Musa ni panas barang ke? Tak. Apa pengajaran paling penting? Apa dia? Jangan terburu-buru dalam membuat. Tak, ada satu lagi pengajaran. Cuba buka hadis ni. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Okey. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur apa dia? Tolonglah akhaka, saudara engkau, mana orang Islam, zaliman, yang buat zalim, kena tolong dia. Atau mazluman, ataupun tolong juga yang dizalimi. Jadi faqala rajulun, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Kalau dia dizalimi, aku tolong. Okey, tak ada masalah. Kalau dia dizalimi, dia kena pukul, dia kena belasah kan. Afara'aita idza kana zaliman. Tapi kalau dia zalim, macam mana nak tolong orang zalim? Maka Nabi kata, sahabat kata, kaifa ansuru? Bagaimana aku nak tolong orang yang zalim? Qal tahjuzuhu, kamu halangnya dari minaz zulmi, daripada kezaliman. Nak tolong orang zalim ialah halangnya daripada kezaliman. Jadi yang Nabi Musa buat itu menolong orang zalim. Sebenarnya Musa tolong dua-dua, orang zalim dan orang yang dizalimi. Jadi pengajaran besar apa dia? Bila kita melihat kemungkaran, kena terus tegur.
Salah satu caranya tumbuk. Apa-apa je lah. Yang penting jangan tengok je. Biar dia bergaduh. Hadis ni hadis sahih riwayat Bukhari. Okey. Cukup ah? Lepas ni Nabi Musa menyesal dan dia minta ampun kepada Allah. Kita sambung malam besok insya-Allah. InsyaAllah besok ada kelas pagi ya, kelas hadis oleh Ustaz Usama pukul 10.30. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل